Jangan sentuh sensitiviti kaum, agama, ia boleh timbulkan kebencian. Semua lapisan masyarakat, termasuk pemimpin politik, sekali lagi diingatkan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum sehingga boleh menimbulkan kebencian. Sebaliknya, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Egoh Dagang berkata pemimpin politik sepatutnya menjadi teladan dalam memupuk nilai perpaduan, muhibah dan bersemangat kebersamaan antara kaum. Pemimpin politik sepatutnya mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum yang menimbulkan kebencian. Mereka sepatutnya menjadi contoh supaya rakyat hidup dalam keadaan muhibah dan semangat kebersamaan walaupun berbeza agama dan kaum, katanya dalam catatannya di Facebook hari ini. Penegasan itu dikeluarkannya bagi mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai masyarakat India di Malaysia dalam satu sesi temu bual eksklusif dengan saluran TV satelit India Tanti TV. Dr. Mahathir dilaporkan mendakwa masyarakat India, Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Katanya, seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Tetapi orang India Malaysia tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa asal mereka, sebaliknya masih bercakap Tamil. Kenyataan Dr. Mahathir itu menimbulkan bantahan pelbagai pihak yang melihat isu itu boleh memecah belahkan perpaduan rakyat di negara ini. Susulan itu Aaron berkata, semua masyarakat perlu mempelajari dan memahami dan mengambil teladan daripada peristiwa sejarah yang dilalui Malaysia supaya berpaduan dan perpaduan dan keharmonian antara kaum yang dikecapi ketika ini dapat terus dinikmati. Kes kebakaran rumah Koham, Ketua Polis Perak jawab gesaan Ram Karpal. Siasatan ke atas suspek lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan kes melontar molotov koktail sehingga menyebabkan kebakaran kenderaan dan rumah ahli parlimen berwas Datuk Ngee Koham masih dijalankan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Ya, kes ini masih disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana khianat menggunakan api, katanya hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan ahli Parlimen Bukit Gelugur Ram Karpal Singh yang semalam mengesah polis menyiasat kes kebakaran terbabit dari pelbagai aspek termasuk cubaan membunuh bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Ram Karpal yang juga bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi dilaporkan berkata, tindakan pelaku melontar molotov koktail pada awal pagi Rabu lalu itu menunjukkan kemungkinan besar bahawa pelaku berniat menyebabkan bahaya yang lebih besar berbanding apa yang terjadi. Dengan hormat, insiden kebakaran rumah Koham harus disiasat dari pelbagai sudut termasuk cubaan membunuh di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan memandangkan pelaku memilih melakukan jenayah terbabit semasa mangsa sedang tidur dan tak berdaya. Oleh itu, niat untuk menyebabkan kematian tidak boleh dikecualikan. Tambahan lagi, siasatan harus juga mengambil kira punca di sebalik insiden tragik berkenaan, termasuk sama ada pelaku telah dipengaruhi atau dihasut untuk melakukan jenayah itu sebagai kesan kenyataan pernah dibuat pihak tidak bertanggung jawab, di mana pihak terbabit boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan.
Tindakan segera oleh pihak polis dalam menyiasat perkara ini sangat diperlukan dan diharapkan pesalah akan dibawa ke muka pengadilan secepat mungkin, katanya menerusi Facebook semalam. Terdahulu, media melaporkan polis menahan seorang lelaki berusia 30-an di sekitar Shah Alam, Selangor jam 4 pagi, Jumaat lalu. Muhammad Yusri dipetik berkata, semakan pihaknya mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Suspek kini masih ditahan reman sehingga Selasa bagi membantu siasatan. Dalam kejadian jam 2.55 pagi Rabu lalu, 3 kereta dan halaman rumah Koham yang juga penasihat DAP di Perak di Taman Semerak Jaya Air Tawar di sini terbabit kebakaran. Koham dan istri yang ketika itu sedang tidur di tingkat atas kediaman sempat menyelamatkan diri selepas dikejutkan bunyi deringan lonceng rumah yang dibunyikan berkali-kali oleh jiran mereka. Koham pada sidang media hari yang sama memaklumkan bahwa beliau percaya insiden terbabit mempunyai kaitan dengan cadangan beliau agar pakar perlembagaan bukan Islam dilantik untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetisi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam. Suspek lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan kes melontar molotov koktail sehingga menyebabkan kebakaran kendaraan dan rumah ahli parlimen berwas Datuk Nge Koham bukan ahli parti politik. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, pihaknya masih menjalankan siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan bagi mengenal pasti motif suspek berusia 30-an itu. Tidak, suspek bukanlah ahli mana-mana parti politik. Berdasarkan siasatan, suspek juga menetap di luar daerah Manjung, katanya hari ini. Ditanya sama ada motif suspek berunsur dendam pribadi atau diupah pihak lain, Muhammad Yusri berkata, motif suspek masih dalam siasatan polis. Rabu lalu media melaporkan kebakaran membabitkan kediaman Nge yang juga penasihat DAP Perak di Taman Semerak Jaya Air Tawar di sini. Kejadian itu mengakibatkan Mercedes-Benz miliknya musnah dan turut menyebabkan kerusakan pada Honda CR-V, Toyota Hilux, serta halaman rumah Koham. Semalam, Muhammad Yusri dilaporkan berkata suspek di berkas jam 4 pagi Jumaat di Shah Alam, Selangor itu tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Lelaki terbabit kini ditahan reman sehingga Selasa depan bagi membantu siasatan.